Yang berhormat Datuk Speaker, kita tentu sekali dapat melihat kesan yang pada masa kini, fast forward, hukum Islam dan bidang kuasa mahkamah syariah telah diasing dan semakin diperkecilkan peranannya dan dihadkan kepada perkara-perkara peribadi sahaja seperti perkahwinan, perceraian dan pewarisan harta pusaka. Dan di kelewatan 7-8 tahun ini, kita menyaksikan satu persatu apa yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam berlaku di hadapan mata kita, dalam negara kita dan dalam negeri kita. Satu persatu simpulan sendi-sendi agama dipatahkan dan dirungkaikan akibat serangan litigasi strategik yang bertali arus dan tidak pernah berhenti. Pada tahun 2018, kita mendengar Mahkamah Persekutuan dalam kes Indira Gandhi menafsirkan perkataan parent sebagai bermaksud ibu dan bapa, wajib kedua-duanya, justru mematahkan sendi agama Islam dalam hal pemelukan agama Islam oleh salah seorang pasangan, agama anak oleh salah seorang pasangan yang memeluk Islam. Pada tahun 2021, kita mendengar Mahkamah Persekutuan dalam kes Iki Putra Mubarak telah membatalkan Seksyen 28 Enactment Kesalahan Jenayah Syariah Selangor 1995 berkaitan dengan peruntukan kesalahan liwat. Sedi kedua enactment syariah Islam dirungkaikan. Pada tahun 2022 kita mendengar Sisters Islam mencabar fatwa Kerajaan Negeri Selangor dan telah mempengaruhi Mahkamah Persekutuan untuk memutuskan bahawa kuasa kehakiman syariah yang diperuntukkan melalui Seksyen 66A telah dibatalkan. Satu lagi sendi syariah telah dirungkaikan. Pada 18 April 2023, kita mendengar bagaimana penarikan balik rayuan dalam kes kalimah Allah, dalam kes Jil Island, dilakukan oleh Kerajaan Madani dengan menarik balik suatu rayuan yang telah difairkan pada 12 Mac 2020. Dan dengan itu telah menyebabkan penghakiman Mahkamah Tinggi Shah Alam yang membatalkan perkeliling Kementerian Dalam Negeri berkaitan pengharaman penggunaan 4 kalimah suci Islam sebagai muktamad. Dengan itu sehingga kini sudah hampir setahun negara berada dalam kelompangan dalam pengharaman penggunaan kalimah suci Islam Allah, Baitullah, Kaabah dan solat. Hampir setahun Kerajaan Persekutuan masih terkapai-kapai untuk memperkenalkan semula peruntukan tersebut. Pada 9 Februari 2024, kita semua maklum bahawa 8 daripada 9 hakim Mahkamah Persekutuan telah membenarkan cabaran perlembagaan yang dibawa melalui petisyen Ni Elin Zurina dan anaknya Tengku Yasmin Natasha. Keputusan ini telah membatalkan 16 daripada 49 peruntukan utama dalam enactment Kesalahan Jenayah Syariah 1/2019 yang berkait langsung dengan syariah takzir yang memberikan bidang kuasa kepada Mahkamah Syariah dalam negeri Kelantan untuk menguatkuasakan kesalahan takzir. Hampir 1/3 daripada peruntukan kesalahan ini bersepai menyembah bumi. Simpulan demi simpulan sendi-sendi agama Islam dalam negeri ini dirungkai dan dipatah-patahkan. Dewan Yang Mulia ini sewajarnya merasa sangat kesal dan sangat berduka cita di atas keputusan ini. Apatah lagi atas alasan Dewan ini tidak mempunyai kompetensi untuk menggubal peruntukan tersebut. Yang berhormat Datuk Seri Ahmadi Raja Datuk Speaker, setelah meneliti alasan penghakiman majoriti Mahkamah Persekutuan setebal 88 muka surat, khususnya berkaitan alasan pembatalan bagi setiap 16 seksyen yang dibatalkan, saya percaya masih terdapat ruang penambahbaikan, pengkhususan bagi peruntukan-peruntukan yang bersifat umum dan tidak jelas definisinya, serta semakan semula semua peruntukan yang dibatalkan. Saya percaya di negeri ini, bahkan dalam negara kita, terdapat ramai pakar-pakar perundangan yang boleh membantu mengkaji dan membuat penelitian dan pengkajian semula 16 peruntukan yang telah dibatalkan tersebut dalam maksud untuk membolehkan ianya dibentangkan semula kepada Dewan Yang Mulia ini. Oleh itu, melalui usul ini, saya mohon mencadangkan agar Kerajaan Negeri Kelantan mengambil langkah segera bergerak ke arah penggubalan semula 16 peruntukan tersebut
dengan mengumpulkan semua agensi-agensi, majlis-majlis agama dan pakar-pakar yang berkaitan. Sungguh pun Mahkamah Persekutuan telah membatalkan 16 peruntukan tersebut atas alasan kompetensi Dewan. Namun dalam perjuangan memperkasakan enactment syariah, kita tidak sewajarnya menyerah kalah. Tidak wajar bagi kita ahli-ahli Dewan yang mulia ini berputus asa dan menyerahkan sepenuhnya kepada kerajaan persekutuan dalam mempertahankan bidang kuasa Dewan ini sebagai cabang legislatif dalam hal-hal yang berkaitan agama Islam. Saya percaya usul ini adalah selaras dengan titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku As-Sultan Muhammad Kelima yang secara terang dan jelas bertitah bahawa dalam memastikan ketinggian agama Islam terus terpelihara, beta menggesa kerajaan beta terus memperkasa dan mempertahankan perundangan dan institusi syariah negeri. Yang berhormat Datuk Seri Ahmadiyaraja Datuk Speaker, dengan itu melor mohon mencadangkan usul sebagaimana yang disebutkan pada awal ucapan tadi. Sekian, terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan cadangan ini bagi perbahasan. Tinggal lagi ada orang kata, perbahasan di luar lah, bukan di dalam ini. Ya, mereka lebih baik sebab hukumannya lebih berat. Kenapa lebih berat? Kerana negara kita memperuntukkan kepada mahkamah syariah undang-undang kuasa menghukum yang terlalu kecil. Sebab itu kita kecil. Sebab itu undang-undang kita kurang. Sebab kita tidak ada kuasa. Itu yang dikatakan tadi. Ya, oleh yang berhormat daripada Kuala Priuk tadi. Sepatutnya apabila melihat bahawa mahkamah sivil ada bidang kuasa yang besar, mahkamah syariah ada bidang kuasa yang kecil, jangan diambil kuasa mahkamah syariah. Apa yang perlu dilakukan adalah perkasakan mahkamah syariah. Ini yang kita katakan, Akta 355 itu perlu diperkasakan. Ada orang kata, kenapa masa kerajaan PN itu tak buat? Saya ada senarai yang panjang. Kalau saya ada masa, saya boleh baca apa yang dibuat. Dan sepatutnya disambung. Saya ada senarai satu persatu apa yang telah dibuat dari peringkat akhir pun. Dan sepatutnya disambung oleh kerajaan sekarang. Perkasakan. Itu bukan memperkasakan mahkamah syariah, itu meruntuhkan. Tindakan itu bukan memperkasakan, meruntuhkan mahkamah syariah. Dan yang ada di hadapan kita sekarang ialah satu cadangan bahawa Dewan Undangan Negeri yang bersidang pada hari ini merakamkan kekesalan dan sangat berduka cita atas pembatalan 16 peruntukan di bawah enactment Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 2019 enactment 14 dan menggesa penggubalan semula peruntukan-peruntukan yang dibatalkan tersebut. Dengan demikian sekarang saya kemukakan cadangan tersebut bagi diundi. Ahli-ahli yang berhormat yang setuju kata setuju. Ahli-ahli yang tidak setuju kata tidak. Usul dipersetujukan. Cadangan tersebut diterima dan diluluskan.